Assalamualaikum warahmatullahi ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Syai'u lillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم آمين. الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة قديما وحديثا والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد وعلى آله وصحبه الذين ساروا في نصرة دينه سيرا حثيثا وعلى أسباعهم الذين ورثوا علمهم والعلماء ورثة الأنبياء أكرم بهم وارثا وموروثا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق جدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقهنا في الدين وعلمنا تأويله وافتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا. ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. InsyaAllah wa masyaAllah wa tabarakallah. Mohon sahabat-sahabat yang ada online bersama saya tu bagi respon, bagi komen sama ada suara bunyi tak bunyi. Tolong tulis di bawah tu respon, suara clear di tempat anda apa keadaannya. Baik, insya-Allah wa masya-Allah wa tabarakallah. Kita sambung balik mudzakarah kitab Sirrus Salikin dalam bab Al-Afatul Khamisatu Asyaratu Al-Ghibah. Terlebih dahulu saya bacakan sedikit firman Allah Subhanahu wa taala daripada suratul Hujurat ayat 10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا ijtanibu kathiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Al-Hujurat ayat 10 sampai 11. Jadi jelas dalam firman Allah SWT ni telah ada dalil nas yang qat'i
yang mengatakan yang mengisyaratkan kepada bahawasanya ribah itu haram dengan ijma' ulama. Haram ribah itu dengan apa cara sekalipun, sama ada dengan perkataan soreh, perkataan kinayah, dengan sama ada dengan isyarat, sama ada dengan dengan suratan. Maka semua tu ribah itu anwa'ul ribah tu haram. Dengan firman Allah Taala tadi lah, yang baca tadi dah, wala yaghtab ba'dukum, jangan mengupak, jangan meribah, ba'dukum oleh setengah kamu, ba'da akan setengah yang lain. Sebelum tu saya ambil satu sepotong hadis yang diriwayatkan daripada Abi Hurairah. Qala qila ya Rasulullah, ditanya orang, wahai Rasulullah, mal ghibah, apa itu ghibah? Apa itu ghibah? Apakah ghibah? Qala, maka sabdaan Nabi SAW, zikruka akhaka bima yakrahu, iaitu ghibah tu sebutan engkau akan saudara engkau bima yakrahu, dengan barang yang dibencinya. Qala ara'aita in kana fihi ma aqulu, katanya ara'aita, khabarkan hamba. Ara'aita, khabarkan hamba, in kana fihi ma aqulu, jika ada padanya barang yang hamba kata. Qala, sabdanya Nabi SAW, in kana fihi ma taqulu faqad tabtahu. Jika ada padanya barang yang engkau kata, faqad tabtahu, maka sungguhnya engkau umpak akan dia. Wa illam yakum fihi, dan jika tidak ada padanya barang yang engkau kata, wa illam yakum fihi ma taqulu, dan jika tidak ada padanya barang yang engkau kata, ma taqulu, faqad bahattahu, maka sesungguhnya engkau adakan bohong akan dia. Baik, habis itu. Selagi tu tak syarah dah hadis tu. Cuma kita masuk terus kepada kitab kita pada muka surat 87. Surat 87 Surat 87. Muka surat 87. Muka surat 87 baris 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21. Baris 21 daripada bawah. Qala Syekhul Muallif Al-Alim Al-Alamah rahimahullahu ta'ala. Kata pengarang kita rahimahullahu ta'ala, dan yang kelima, yakni daripada 6 perkara yang diharuskan syarak bahawa kita meribah, bahawa kita menyatakan rupa tu, rupa mengupak tu, yang diharuskan oleh syarak. Yang kelima harus menyebutkan akan aib, cacat celah orang yang tiada diketahui akan dia orang, melainkan yakni fala budda laka, maka tak dapat tidak bagi engkau min zikrihi, daripada menyebutnya, melainkan yakni tak dapat tidak bagi engkau daripada menyebutnya, dengan disebutkan akan aibnya itu, seperti si fulan yang buta, atau si fulan yang tempang, atau barang sebagainya. Ni yang kelima, harus kita mengupak, kita meribah, rupa mengupak, rupa ribah yang diharuskan, iaitu kita menyebutkan aib, cacat celah orang yang tidak diketahui.
Orang yang tidak tahu, mana orang tidak dikenali, akan dia orang. Mana fala buddha laka min zikrihi, tak dapat tidak bagi engkau daripada menyebutkan keaiban dia tu supaya orang kenal dia. Seperti misal seorang datang ke kampung kita, mencari orang saudara dia, sayang lama dia, umpamalah misal dia tanya-tanya tak kenal ni, dia pun sebut nama sebut nama. Kita pun misal katalah kita pergi satu tempat nak cari sahabat kita yang memang ada kecacatan tubuh badan dia, kita pergi kampung dia sekian lama tak jumpa, di sana sebut nama kita tak kenal, kemudian tak dapat tidur. Bagimu tu daripada menyebut akan kecacatan yang ada pada sahabat kita tu, kita sebut nama dia, orang panggil mamak apa, mamak kecok misal kata, maka dia mungkin itu harus. Sebab apa harus tu? Sebab nak kenal. Nak kenal orang, supaya orang boleh menyata, kita tunjuk dia ni sepulan ni duduk sini sekian. Dengan kosak mana nak kenal lah. Nak jumpa orang tu. Adapun dengan kosak menghina tak boleh. Ada masalah. Masalah ni mengupak pada badan ni disebut oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya. Kata Imam Ghazali, ada pun mengupak pada badan, maka seperti mu kata, dia itu kelang mata. Kelang mata makna dia jenis gabung, dolah gabung. Dia itu mata juling. Dia tu mata juling. Dia itu botok kepala misal kata. Botok kepala. Dia itu ada rindik. Misal kata rambut kiting. Rambut jenis pasal kuta kinti dah. Pasal orang asli. Dia itu hitam legang. Ataupun dia tu kuning pucat dan lainnya. Makna nilai itu makna daripada barang yang terupa sifatnya, nak membencikannya orang yang dikatakan itu. Tu satu. Tu mengupak lagu tu, mengupak pada badan. Tapi mengupak bagi tu kalau katalah tak dapat tidak daripada mensifatkan dia tu supaya nak kenal, nak tahu. Kalau tak sebut kita orang tak kenal, maka demikian tu harus. Tapi dengan kosak bukan nak menghina dia. Kalau menghina dia tak boleh, haram juga dah. Begitu juga. Sama juga masalah mengupak pada bangsa dan misalnya. Begitu juga kata Imam Ghazali. Ada pun mengupak pada bangsa tu, keturunannya dia. Maka itu seperti mu kata dah, bangsanya pembajak tanah. Tu ke bajak tanah. Misal kata gitu. Bapaknya Hindu atau Cina. Itu pada bangsa. Ataupun bangsa kutu-kutu sangat. Anak orang Pasik. Ia anak orang tukar kasut. Dia anak orang yang pengangkut sampah dan sebagainya lah, daripada suatu yang dibencinya sepanjang mana bangsa dikatakan tadi tu. Tu tak boleh juga. Dan terkadang mengupak tu pada perangai. Iaitu pada perangai budi pekerti dia. Dan misalnya ada banyaklah contoh lagi. Jadi harus mengupak tu jika seorang tu tidak diketahui, nak cari dia tak kenal, tak jumpa. Supaya saya ni kalau nak mari di Binjan, nak mari ke Mamel ni, kalau tak sebut Mak Kasturi, orang tak jumpa cari. Banyak sangat. Jadi kena sebut Kasturi belakang tu, insya-Allah. Orang boleh tunjuk jalan lalu, boleh tunjuk tuas lalu. Insya-Allah dah. Sebab banyak sini, mak banyak sini. Ada ustaz mak tu banyak. Ustaz mak Pamang, ustaz mak Tani, ustaz mak Naga, ustaz mak Taman Islam. Macam-macam lagi ustaz mak. Kena tak agak ustaz mak Kasturi, insya-Allah orang boleh tunjuk lalu. Tu haruslah macam tu.
Dia kalau dia dengar dia memang dia tak benci. Memang dia benci, dia tak suka. Tapi tak dapat tidur. Kena menyata gitu. Maka kata dalam kitab Sir Salikin ni harus. Harus nah. Tapi dengan kosak bukan nak menghina dia. Dah. Dan yang keenam, daripada 6 perkara ataupun rupa mengopak yang diharuskan oleh syarak tu, harus menyebutkan akan kejahatan orang yang telah masyhur. Harus menyebutkan akan kejahatan orang yang telah masyhur. Dia masyhur dah, glamour dah, viral dah. Viral apa? Akan fasiknya orang. Viral dah fasik dia tu. Itu seperti guana masyhurnya. Guana kejahatan yang masyhur tu seperti orang yang masyhur dengan berzina. Dia tu masyhur viral dengan berzina. Atau masyhur dengan berliwat. Liwat lain, zina lain. Zina tu mendatangi akan perempuan daripada kubulnya. Liwat itu mendatangi lelaki sama lelaki daripada duburnya. Dan terkadang ada juga liwat, iaitu mendatangi perempuan, lelaki akan perempuan di duburnya, dipanggil liwat juga. Maknanya mudah kata liwat ni mendatangi daripada pihak dubur, daripada pihak belakang, maka dipanggil liwat. Atau orang yang masyhur, yakni harus menyebutkan. Makna menyebut tu makna mengupak akanlah, mula-mula royak agak rupa mengupak. Orang yang masyhur dengan meminum arak, atau barang sebagainya masyhur dengan zina, atau masyhur dengan beliwat, atau masyhur dengan minum arak. Barang sebagainya. Orang yang masyhur dengan main judi, orang yang masyhur dengan makan dadah, orang yang masyhur dengan tinggal semaya umpamanya, tu barang sebagainya fasik dah. Tiap-tiap dosa besar. Dan kata Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala, kita tak ada baris ni, kalau salah baris tu tolong komen bawah lah. Thalathatun, 3 perkara, la ghibata lahum, tidak ada jenis ribah baginya. Bagi mereka. Ayat ni salah satu makna 3 golongan, 3 jenis golongan, 3 kategori manusia. La ghibata lahum, tidak ada jenis ribah baginya. Badal bagi salah satu, sahibul lahwin, wal fasiqul mu'mini, wal imamul jairi. Artinya kata Hasan Basri tu, 3 orang ataupun 3 kategori ataupun 3 golongan. 3 orang tiada haram. Tiada haram atas orang yang mengopak. Atas orang yang mengopak. Atas lil mudarat. Mana tidak memberi mudarat atas orang yang mengopak. Bagi mereka itu 3 orang. 3 macam jenis. Pertama, orang yang bid'ah. Tu bid'ah, orang yang bid'ah. Kecoh sehari 2 baru ni dah. Kes bid'ah, pasal bid'ah. Kacang tu. Bid'ah, mari dah Tok Imam Arab duk kata bid'ah. Gak bid'ah ni gapo dia malah nak bahas lah. Malah nak bahas banyak-banyak bab bid'ah ni. Ulama sebut siap dah. Ulama sebut siap dah, malah nak bahas dah tentang bid'ah ni. Cuma nak cakap sikit lah, nak ayat sikit. Bid'ah yang dimaksudkan kata kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalah finnar, iaitu bid'ah fil i'tiqad.
bukan pada ibadah. Bukan pada ibadah, pada i'tiqad. Pada i'tiqad. Kerana kita tilik pada firman Allah Subhanahu wa taala. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguh kamu akan tali Allah, yakni agama Allah, dinul haq, agama Allah, agama yang sebenar. Sekalian. Wa la tafarraqu, jangan kamu berpecah belah. Ulama mufassiri mentafsirkan di sana wala tafarraqu, jangan mau pecah belah. Ail fi usuluddin, jangan mau pecah belah pada humbi agama. Pada i'tiqad tu jangan pecah belah pada i'tiqad. Kenapa? Kalau kata jangan pecah belah tu pada ibadah, niscaya imam-imam mazhab belaka yang berkhilaf-khilaf tu masuk neraka belaka. Imam-imam yang berkhilaf pada masalah ibadat tu. Mazhab Syafi'i lagu ni, mazhab Hanafi lagu ni, tak serupa tu. Tafarraqu tu, pecah belah tu. Maknanya imam-imam tak ikut Quran, tak ikut hadis. Wala tafarraqu, jangan mu pecah belah. Wala zahir nyata kita. Ada khilaf pak mazhab mutabak. Jadi adakah imam-imam mujtahid tak reti ayat tu? Wala tafarraqu. Siapa Syafi'i lagu ni, Imamuna Asy-Syafi'i rahimahullah taala begini mazhabnya. Imam Hanafi begini mazhabnya. Mana tak selari. Ada perkara yang mereka tu sepakat, ada perkara mereka tu khilaf. Makna berpecah. Dah. Sehingga kadang tu kalau zaman-zaman dulu membawa pada ta'assub akan mazhab. Apakah orang-orang terdahulu tidak reti, tidak ikut Quran? Sebab itulah wala tafarraqu, jangan mau pecah belah situ. Ulama mufassirin sebut dah, ai fi usuluddin, pada humbi agama. Jangan mau pecah belah pada humbi agama, pada akidah. Pada akidah tengok, baik Syafi'i, baik Hambali, baik Imam Malik, semuanya sama, tak pecah belah pada akidah. Sebab tu ada bid'ah yang masuk situ, ada kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalah finnar, iaitu bid'ah pada akidah. Sebab tu kalau tengok, kita tengok dalam kitab ke apa? Kita tengok dalam kitab kitab Hidayatus Subyan, kitab Sulamus Subyan, pada muka surat 300 pada muka surat 404, Musoneh yakni Al-Alamah Haji Cik Haji Cik bin Ahmad Al-Qadahi sebut. Sebut mana? Katanya, dan hendaklah orang yang puasa itu meninggalkan, yakni wajib dengan ijma' ulama, meninggalkan ribah itu, ribah yang haram. Hendaklah mana wajib orang puasa itu meninggalkan ribah, iaitu mengupak yang haram, iaitu mengupak yang tiada disuruh oleh syarak, mengupak yang tiada disuruh oleh syarak. Adapun mengupak yang disuruh oleh syarak, maka iaitu mengupak yang disuruh oleh syarak tu wajib mengupak. Seperti mengatakan dan mengkhabarkan Syiah dan Wahabi dan kaum muda itu salah dan sesat. Salah sesat pada apa? Syiah salah sesat pada apa? Pada akidah. Dan Wahabi salah sesat pada akidah. Kaum muda salah sesat pada akidah. Kenapa? Akidah ni ia membawa pada membatalkan iman. Membatalkan iman seseorang. Berkata suatu perkara yang haram yang membatalkan akidah. Adapun perkara bid'ah dalam ibadah, tetap ada perbahasan di sisi kita ulama Syafi'i, iaitu
berdiri atas 5 perkara. 5 hukum tu. Dah. Dah. Dan Qadiani. Makna dah. Bahkan wajib. Dah. Mengupak. Maka itu mana? Mengupak yang disuruh oleh syarak tu wajib. Wajib mengupak. Makna seperti mengatakan dan mengkhabarkan kesesatan Syiah, kesesatan Wahabi, kaum muda, Qadiani dan Taslim. Itu kafir. Berat lalu itu. Dan Taslim itu kafir. Iaitu firqah Taslim itu kafir. Maka hendaklah orang yang puasa dan orang yang tiada puasa mengupak kerana Allah Ta'ala. Mengupak kerana Allah Ta'ala. Ikhlas kerana Allah Ta'ala. Kenapa? Nak mengkhabarkan, nak menyatakan salah dan kesesatan mereka itu pada akidah mereka itu. Tengok, maka diberi pahala baginya. Dan seperti orang yang meminang yang ada aib, maka hendaklah dikhabar aibnya. Tu. Jadi maksud bid'ah sini bukan bid'ah pada ibadah. Bid'ah pada ibadah letak atas 5 hukum. Letak atas 5 hukum. Itu bid'ah dalam ibadah. Adapun dalam akidah, sah akidah, batal akidah. Akidah yang bid'ah, akidah yang mana tidak selari dengan ijma' dan ittifaq ahli sunnah wal jamaah. Habis itu. Ni bid'ah. Keenamnya, harus menyebutkan akan kejahatan orang yang telah masyhur akan fasidnya. Pertamanya, orang masyhur fasidnya betul, orang yang bid'ah. Orang yang bid'ah. Pesen dulu ada seorang dah. Bid'ah pada akidah. Iaitu tak tahu bik mana dalam ni. Tak tahu bik mana dalam ni dah. Duk sebut piang, duk sebut piang. Dah. Lepas tu seorang lagi duk sebut jalan terus. Tu. Bid'ah lagi tu bid'ah pada akidah. Bid'ah pada ibadat ni tak bawa pada kufur. Dah. Bid'ah pada akidah ni bawa pada kufur. Bid'ah pada ibadah ni duk atas 5 hukum. Ulama bahas siap dah. Tak payah kita nak mandal lebih pada ulama. Dah. Dan kedua, orang yang fasik, yang menzahirkan ia orang fasik tu akan maksiatnya orang. Akan maksiatnya maksiat. Itu sekira-kira jikalau dikata oleh orang akan kejahatannya orang fasik tu, niscaya tiada ia benci. Akan ini demikian itu mana? Mana maksiat yang ia zahirkan tu. Mu tak mayabel mu ni dosa ni. Maksud mengaku dia tak benci. Tak benci maksiat tu. Harus sebut. Harus sebut orang kata. Nanti tu tak mayabel tu, tak seruak saing. Nanti tu tak ikut ijma' ulama tu. Tak seruak saing lah. Tak ikut ijma' ulama, tak pakai ijma' ulama, tak meraihkan ulama. Tidak amanah dalam ilmu, menyampaikan ilmu. Siapa kecek separuh-separuh. Ulama oyak lagu lain, dia oyak lagu lain. Generasi yang baru ni tidak akan jadi baik, tidak akan jadi molek kalau tak ada generasi yang dulu. Habis itu. Tengok lagi dah. Tengok lagi. Tengok lagi apa masalah lagi. Ni ni. Ni panggil masalah ni. Kata Imam Ghazali lagi tak kemudian ni. Mengupak pada agamanya. Dan misalnya mengupak pada agama. Kata Imam Ghazali tu, ada pun mengupak pada agamanya. Maka itu seperti kata engkau, orang itu pencuri. Penyauk, atau engkau kata pembohong. Orang itu tahi arak. Orang itu penipu. Orang itu kuat aniaya. Orang itu mempermudah. Orang itu mempermudahkan sembahyang.
Orang itu tidak berzakat. Orang itu sembahyang tidak menyempurnakan rokoknya dan sujudnya. Misalnya kata dah. Orang itu tidak menyempurnakan rokoknya dan sujudnya. Itu mengumpat pada agama. Orang itu tidak peduli najisnya. Sembahyang tak kira. Taharah. Orang itu penderhakakan mak bapaknya. Ni pasal derhaka mak pak dia. Orang itu tidak meletakkan zakatnya pada tempatnya. Orang itu bayar zakat, tidak bayar pada asnah. Orang itu tidak memeliharakan puasanya. Ni puasa tak puasa. Dah. Orang itu kuat mencabur dan mengupak. Orang itu kuatlah kecek uduh lah mulut. Duk maki orang sokmo, duk maki orang. Pupuk artisnya duk maki. Duk ngupak pupuk dia. Jangan nak masuk capur, jangan dia jadi batu api. Loh gi demo. Jangan kita duk masuk capur, jangan duk jadi batu api. Loh gi demo. Dunia demo biar gilah. Nak masuk capur nasihat baik molek tak apa. Innamal mu'minu ikhwatun. Sesungguhnya orang yang beriman itu saudara. Akhi fiddin. Maka hendaklah kamu baikkan saudara kamu yang berseteru. Baikkan. Kalau nak masuk capur, kita jadi orang tengah, baikkan hubungan keadaan yang tegang tu, panah tu. Jangan kita masuk jadi batu api, jangan kita pergi mengupak sekali, jangan. Nak masuk capur, hari mau masuk capur, tapi kita baikkan keadaan. Kenapa? Fasik ke demo, jahat ke demo tu, saudara kita ahli kiblat lagi. Jadi ada hak kita, iaitu menasihati mereka. Baikkan hubungan. Jangan kita ditambah lagi. Kuat mencabur, misal kata, dan kuat mengepak. Orang itu kuat mencaci dan mengaib orang, dan lain-lain. Tu mengepak, misal mengepak pada agama tu. Tu misal mengepak pada agama tu. Misal mengepak pada agama tu. Tu. Jadi dah bila haruh gitu ni perkara, macam mana kita nak tahu? Bagaimana kita nak tahu sebenar-benar nama mengupak tu? Sebenar-benar nama mengupak tu? Macam mana kita nak tahu sebenar-benar nama mengupak tu? Tanya Abu Hurairah dah. Jadi jawab Nabi SAW pada hadis yang saya baca tadi, umpat itu ialah sebutan engkau akan saudara engkau dengan apa yang dibencinya di belakang matanya. Sebut belakang matanya. Dah. Satu. Dah. Mengupak. Iaitu misalnya lah. Sungguhnya telah dikatakan oleh Nabi SAW masalah dalam hadis tadi tu, akan pengenalan mengupak. Jadi dapatlah kita faham, dapat kita tahu daripadanya. Apabila seorang tu menyebutkan kepada lawannya, bercakap akan apa yang dibenci kepada orang yang disebutkannya di belakang matanya, bukan depan, maka ialah orang mengupak. Dan cakap yang dibenci itu namanya umpak. Cakap yang dibenci itu namanya umpak. Cakap di belakang mata tu dipanggil orang mengupak. Misal-misal tadi sebut tadilah. Banyaklah. Jadi maka sekalian perkataan itu sekiranya didengar oleh orang yang diumpak, tentulah naik berang, naik hatinya, naik marah hati, naik angin. Kadang-kadang tu buat mari menyerang. Bila dia naik angin, dia bagi menyerang. Bila dia menyerang tu, tu tanda ni mengupak tu. Sepuluh ni dah. Berlaku pupuk artis dah. Serang menyerang. Yalah, mengupak tu. Rosak dah.
punah. Tak sedar ikut lah. Benda tak molek tu dah. Dan kata Imam Ghazali mengupak juga namanya jikalau ada sebenarnya yang disebutkannya di belakang mata. Misal kata Mahmud itu ada padanya Mahmud itu ada bergiang-bergiang. Maka dapat faham daripada sepotong hadis tadi dah bahawasanya umpak juga namanya. Dah sepotong tadi dah hadis baca tadilah, iaitu in kana fi ma aqulu, iaitu in kana fi ma aqulu, ma taqulu ma taqulu faqad tabtahu. Barang yang kau kata tu sebenarnya tu sungguhnya engkau telah mengumpat. Wa illam yakun fihi, kalau tidak ada padanya ma taqulu, barang apa yang kau cakap tu, faqad bahattahu, dah sesungguhnya engkau ada engkau bohong akan dia, bohong, dusta, dakwa dusta. Kalau kita kecek benar-benar, hati panggil mengupak belakang mata dia. Kalau tidak sebenar, dia panggil bohong. Mana kita tuduh dakwa palsu atas dia. Jadi banyaklah cara mengupak ni. Walau begitu pun dah sebut dah sini. Yang diharuskan 6 sahaja diharuskan. Seperti mana kata Imam Hasan Al-Basri tadi, iaitu pertamanya mengupak orang yang fasik. Fasik tu termasuklah bid'ah. Bid'ah ni itikad dia bid'ah. Itikad bid'ah. Duk itikad Tuhan atas langit ke, Tuhan ada tangan, Tuhan ada mata, Tuhan turun naik, Tuhan berjihad, dah. Tu bid'ah belaka tu. Bid'ah pada itikad. Tu tak boleh. Waktu wajib kena ngupak. Dan ketiga, raja-raja yang zalim. Maka tiada haram atas seorang menyebutkan akan pekerjaan raja tu. Pekerjaannya raja yang zalim itu. Tak haram mana harus. Kata Hasan Basri 3 perkara. Pertama, menyatakan orang bid'ah. Bahkan sebut dalam kitab As-Sulam Subyan tadi wajib. Wajib dah. Kita tengok muka surat 404 tu. Kitab Sulam Subyan tu. Tuan guru Al-Alam Hayati Kedah tu sebut apa? Dah. Hendaklah orang yang puasa tu tinggalkan meribah. Melainkan tadi. Ni meribah. Mana rupa mengupak orang yang bid'ah. Seperti sebut dah. Syiah, Wahabi, kaum muda, Qadiani. Dah. Syahdan ai hadha syahdan. Ini suatu penyaksian. Iza alimtum mithla syamsi fashhadu. Apabila kamu telah mengetahui sebagaimana terang nyatanya matahari, fashhadu, maka hendaklah kamu bersaksi, iaitu mu'iktiqatkan di hatimu, pegang di hati. Lepas tu fatabayyanu li ghairik, dan menyatakan, khabarkan, buayakkan bagi yang lain selain engkau. Ketahui olehmu, i'lam, utlub wa ta'allam hatta ta'lam, tuntut olehmu, belajar olehmu sehingga mu tahu. Bahawasanya wajib atas orang yang mengupak akan manusia itu taubat. Wajib taubat. Dan mengupak sekara wajib taubat. Tapi sebut dah, orang mengupak ni, walaupun dia bertaubat, esok-esok dia yang akhir sekali masuk dalam syurga. Seperti mana kita baca lepas hadis kursi. Hadis kursi yang kata Imam Ghazali, auhallahu ila Musa alaihi salam, man mata taiban minal ghibah
siapa-siapa yang mati taiban minal ghibah, hal keadaan dia bertaubat daripada dosa meribah, mengupak tu. Fahuwa akhirun man yadkhalal jannah, maka iaitu ialah yang akhir mereka yang masuk ke dalam syurga, masuk akan syurga. Esok-esok orang habis dah masuk syurga. Hak ngelah sekali kita tengok masuk syurga. Iyalah tu orang hak mengupak tu, tapi bertaubat daripada dosa mengupak. Wa man mata misran 'alaiha, siapa-siapa yang mati dia misran 'alaiha, hal keadaan yang mengekali di atasnya dosa mengupak, mana tak bertaubat daripada dosa mengupak tu. Fahuwa, maka iaitu awalum man yadkhalan nar, ialah orang yang awal-awal mereka yang masuk akan neraka. Orang awal-awal sekali masuk neraka ialah orang mengupak. Tu sebut hadis kursi yang diwahyukan kepada Nabi Musa AS. Itu sebab tu wajib taubat daripada dosa ribah. Jadi kesempatan ini ambolah Abang Mak Kasturi nak minta apung hala belaka kalau ada mengupak netizen hati-hati saya sahabat ke apa minta apung, minta hala belaka hak ada mengupak kalau nak suruh belanja cai pun boleh, insya-Allah lepas-lepas pada ni mau belanja. Lepas ada PKP ni mau belanja. Sebagai tanda minta apung daripada dosa mengupak. Tapi tak kira lah kalau dia mau buat bid'ah itikad aku mengupak mata je. Duk mari kucah kubeh masalah bid'ah benda selesai orang sebut dah. Tak kira. Macam aja kata macam aja. Dah. Buat pecah belah habis masyarakat. Molek-molek dah sini. Dah. Malaysia ni ramai alim ulama dah. Dah. Hebat-hebat lagi. Bukan hati atas Quran hadis je nak kembali pada sunnah. Ijma' ulama masuk juga dari sunnah juga. Ijma' ulama termasuk dari sunnah juga. Qiyas ulama termasuk dari sunnah juga. Dah. Dalil mana dalil? Nabi sebut ke dalam satu hadis Nabi sebut. Nabi sebut dah dalam satu hadis Nabi kata mana pula kitab? Tak ada kitab semula. Ittiba'us sawadil azam. Turut oleh kamu akan as-sawadil azam, oleh iaitu jumhur ulama. Itu menunjuk dalil wajib. Kita mengikut akan jumhur ulama. Tiba-tiba kita nak gisah dengan jumhur ulama. Nak pergi selewan perkataan Imam Syafi'i. Faham molek kat Imam Syafi'i ayat ke apa? Dah. Habis itulah, berhenti dulu lah. Syahdan sambung mula. Banyak-banyak mengepek je. Jemu juga dah. Wallahu a'lam. Ay aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa